أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan dan dikurniakan juga kepada kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi pula cara bacaan surah An-Nas. Okey, surah An-Nas ni seperti kita sedia maklum, surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Ia mengandungi 6 ayat daripada Qul a'udzu birabbin nas hinggalah minal jinnati wan nas. Ada juga yang membaca surah An-Nas ni, baca surah An-Nas untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan ataupun menjadi pendinding untuk diri dia. Dan ada juga yang baca ketika sebelum melakukan sembahyang, sebelum kita angkat takbiratul ihram tu, ada juga yang membaca surah An-Nas ni bagi mengelak daripada daripada kita tak khusyuk ketika sembahyang. Ada pula yang baca untuk mengelak daripada penyakit waswas. Penyakit waswas lah, duk niat tak sampai-sampai, duk usolli nak kali kan. Jadi elok kita amal surah An-Nas ni ketika sebelum melakukan sembahyang. Banyak fadilat tentang surah An-Nas ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari fadilat dalam surah An-Nas. Contohnya cari di YouTube, banyak ustaz-ustaz ada cerita. Jadi saya tak mahu ceritalah tentang fadilat surah An-Nas ni. Yang saya ingin berkongsi hari ni cara bacaan surah An-Nas. Macam mana nak baca surah An-Nas ni? Maksudnya macam mana nak baca, contohnya kita nak baca tak mana kena panjangnya, tak mana nak kena pendeknya, tak mana nak kena dengung, tak mana nak kena jelaskan. InsyaAllah itu je saya nak ceritakan. Saya tak mahu kongsi fadilat dia, saya cuma nak kongsi cara bacaan surah An-Nas. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dah biasa belajar ataupun dah biasa membaca surah An-Nas ni kan. Mungkin orang kata apa, sebelum ni dia orang kata membaca ada juga salah-salah sikit. Jadi hari ni kita sama-sama perbetulkan balik bacaan kita tu. Mudah-mudahan ia boleh menjadi saham akhirat untuk di alam sana nanti, insya-Allah. Kita teruskan dengan bacaan surah An-Nas. Okey, untuk first kali ni saya akan baca dulu daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah minal jinnati wan nas. Saya akan baca secara murattal ataupun secara tartil. Maksudnya tartil ni maksudnya baca secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut bersama-sama dengan saya membaca. Lepas tu saya ulang balik bacaan surah An-Nas ni. Saya ulang sekali lagi ni, saya ulang dengan penerangan pula. Contoh penerangan saya ni, macam mana saya nak apa ni, kat sini kita nak kena panjang, kat mana kita nak kena dengung. Saya akan terang macam tu. Saya akan terang satu persatu. Okey. Lepas dah habis saya terang, saya ulang sekali lagi bacaan surah An-Nas. Kita baca ramai-ramai. Lepas kita baca sama-sama, itu selesai pengajian kita untuk hari ni. Itu saja. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, baik. Kita ulang balik sekali lagi. Saya ulang sekali lagi ni bersama dengan penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, baik, kita tengok macam mana nak baca ayat yang pertama ni. Qul a'udzu birabbin nas. Tengok dengan Qul a'udzu. Ini huruf qaf. Huruf qaf, sifat huruf qaf ni isti'la. Isti'la ni maksudnya lidah kita ni terangkat. Macam mana terangkat? Ni belakang lidah kita terangkat. Huruf isti'la ni ada 7. Huruf kha, huruf sa, huruf da, huruf ta, huruf dha, huruf gha, huruf qa. Ada 7 huruf. 7 huruf ni untuk sebut dia, lidah terangkat, lidah belakang ni mestilah terangkat. Lidah belakang kita ni mestilah terangkat. Jadi macam ni huruf qaf ni, dia baris dhammah, jadilah qu. Rasa lidah kita terangkat. Maksudnya belakang lidah ni rasa sentuh dengan ada langit di atas ni. Okey, jadi qul. Kalau dari sini qa dengan lam kan, lam ada tanda sukun, jadilah qul. Dia tak boleh baca dengan kul. Kul tu baca dengan huruf kaf. Bezakan huruf qaf dengan huruf kaf. Okey, huruf qaf tebal kan. Tebal. Okey, baik. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. A dengan ain berbeza makhraj hurufnya. Huruf A kat mana? Huruf hamzah dekat mana? Dia punya makhraj huruf. Hamzah makhraj hurufnya di bawah ni. A. Huruf ain di tengah kerongkong. A'u. Qul a'u. Macam tu. Tekan sikit huruf ain tu. Jangan baca Qul a'udzu birabbin nas. A'u salah. Ataupun Qul a'u. Jangan huruf ain bukan di hidung. Setengah orang ni ramai dia baca dengan banyakkan dia baca dengan hidung huruf ain. Huruf ain bukan di hidung, dia di tengah kerongkong. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Zu. Huruf zal nak sebut dia macam mana? Huruf zal nak sebut dia ujung lidah terkeluar sedikit. Zu macam ni. Qul a'udzu birabb. Hujung lidah saja keluar. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu. Okey, zu birabbi. Ra ni tebalkan. Jangan baca birab. Qul a'udzu birabb. Rab salah. Dia akan baca dengan birabbi. Ra ni bila berbaris fathah, baris atas ni dia kena baca dengan ra, bukannya ra. Jadi jaga-jaga jangan bunyi macam ra. Ra tu salah lah. Dia kena ra. Birabbi. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas, tekankan sikit kat ba ni sebab ada tanda sabdu bin nas. Lepas tu lepas kita tekan, kita tekankan, kita masukkan pula huruf ba ni ke dalam huruf nun yang bersabdu. Bin. Masukkan bersama dengan dengung. Bin
nas. Masukkan ba ni. Masukkan ba ni. Lepas tu dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Tu tekankan. Dan akhir sekali nas. Nas. Nas ni panjang. Nas. Panjang sekurang-kurangnya 2 harakat. Dia boleh panjang 2 harakat boleh. 4 harakat pun boleh. Ataupun 6 harakat pun boleh. Boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Qul a'udzu birabbin nas. Last kali tu kita wakafkan dengan huruf sin. Ni huruf sin lah ni. Kita wakafkan dengan huruf sin. Jadi mesti jelaskan dia punya sifat huruf sin tu. Kita jelaskan huruf, sifat huruf sin. Sin ni huruf sifat huruf dia apa dah? Sin ni huruf sifat huruf dia sofir, iaitu berdesir. Bacaan dia macam mana desir ni? Orang kata bunyi untuk huruf sin. Kalau kalau zai macam ini huruf sin. Jadi bila kita wakafkan, jelaskan bunyi sin tu. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu. Okey, baik. Kita ulang balik bacaan ayat pertama ni. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Okey, malikin nas pula ayat yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Kini masukkan terus ke dalam huruf nun. Malikin nas. Masukkan bunyi dengung juga macam tadi. Ni bin nas, kin nas. Macam tu. Kin nas. Masukkan dan kita dengung. Ni wajibal gunnah. Kalau nak tahu hukum dia, ini hukum dia wajibal gunnah. Malikin nas. Okey. Kinnas, nas belakang ni boleh panjang juga 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6 harakat boleh pilih. Nak panjang 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Tapi yang sebaiknya kita panjang berapa harakat? 4 harakat. 4 harakat. Sebaiknya panjanglah 4 harakat. 4 harakat. Ikut kita punya kadar kelajuan. Kalau kelajuan kita ni macam style macam orang kata imam tarawih kan. Imam tarawih ni dia kan nak bayang apa ni banyak rakaat. Jadi dia lajukan sikitlah bacaan kan. Dia kata apa, dia kena panjang 2 harakat lah sekurang-kurangnya, panjang 2 harakat sekurang-kurangnya. Jangan sampai tak panjang langsung. Setengah orang ni dia kata apa, dia tak mau panjang tu dia tak ada panjang 2 harakat ke 4 harakat, dia tak ada, dia tak panjang. Dia bagi macam 1 harakat lah. Macam mana contoh dah? Contoh dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu salah lah. Dia sekurang-kurangnya panjanglah 2 harakat. Nak laju macam mana pun panjanglah 2 harakat. Ni hukum dia ma'rif di sukun. Ma'rif sukun ni boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. Kita ulang balik ayat kedua ni. Malikin nas. Okey, sambung. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas ni bersama juga. Hi ni masukkan terus ke dalam huruf nun. Hi ni masukkan terus ke dalam huruf nun ni. Jadi ilahin nas. Awal ni bi. Yang kedua ki. Yang ketiga hi. Jadi bin nas, kin nas, hin nas. Macam tu. Okey. Ilahin nas.
nas. Nas ni pun sama juga, panjanglah 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun last kali ni 6 harakat. Boleh pilih. Yang sebaiknya kita ambil 4 harakat lah. Faham? Dia tak kisah orang kata apa, nak panjang berapa harakat pun, nak panjang 2 harakat ke 4 harakat ke 6 harakat lah. Yang sebaiknya, yang afdalnya 4 harakat. Tapi yang lagi eloknya kalau kita selarikan panjang di akhir ni, panjang ma'ril sukun ni kita selarikan. Contoh di sini kita 4 harakat. Maka di ayat kedua ni pula 4 harakat jugalah. Ayat ketiga ni pun 4 harakat juga. Kita selarikan. Itu yang terbaik. Kita ulang balik ayat yang ketiga ni. Ilahin nas. Kita sambung ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Okey, min syarri, macam mana kita nak baca? Min syarril min syarri. Nun mati bertemu huruf shin. Min mati bertemu nun mati bertemu huruf shin. Nun mati bertemu huruf shin, hukum dia ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki ni ada 3 cara bacaan dia. Ada 3. Dia ikhfa ni maksudnya dengung. Dengung dia sama-sama lah. Dan dengung dia ni ada 3 cara. Yang pertama, dengung dia kurba ataupun a'la. Yang kedua, dengung dia usta ataupun awsat. Yang keempat, dengung dia bu'da ataupun adna. InsyaAllah kita akan terang apa itu kurba, apa itu bu'da, apa itu adna, apa itu awsat ataupun apa itu wusta. InsyaAllah kita akan terang nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan datang sini. Jadi untuk di sini huruf shin ni dengung dia wusta ataupun awsat. Dengung wusta atau awsat ni dengung dia macam mana? Dengung dia di orang kata apa, antara izhar dan idgham. Macam mana dengung izhar dan idgham? Dia macam min syarri macam tu. Okey, min syarril waswasil khannas. Min syarri. Okay, syarri, shin masukkan terus ke dalam huruf ra. Syarri, ra ni dia mesti ada takrir. Takrir ni maksudnya ulangan. Takrir. Syarri, syarri, syarri. Min syarril waswasil khannas. Macam tu Syarril syarri. Ri ni mesti ada takrir, ulangan tu. Dan ra ni masukkan terus ke dalam alif lam. Min syarril, macam tu. Min syarril waswasil khannas. Was huruf sin yang mati ni. Bila sin mati, kita kena ada bunyi desir. Was. Ada desir sikit ya, desir dah. Min syarril waswasil khannas. Okey, sil khannas sini masukkan ke dalam alif lam. Jangan masukkan ke dalam huruf kha terus. Dia tak macam ni. Sebab di sini ada alif lam. Di sini pun ada alif lam. Cuma di sini alif lam syamsiah. Ini alif lam qamariyah ataupun izhar qamariyah. Bila nama izhar qamariyah ataupun alif lam qamariyah ni, kita kena jelaskan bunyi alif lam tu. Min syarril waswasil macam tu. Dia bukan terus masuk kepada huruf selepas alif lam. Okey. Kena min syarril waswasil. Lepas ni okey, ayat pertama tadi bin nas, ni kinnas, ni ihinnas, yang ni sil khannas. Beza. Min syarril waswasil khannas. Khannas, dengungkan khannas. Dengung, dan di akhir ni jadilah mat arid lin sukun khannas.
Okey. Bila kita dia boleh panjang di sini 4, 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Jadi kita nak selarikan, kita ambil lah 4. Min syarril waswasil khannas. Akhir tu mesti ada bunyi desir. Baik, kita ulang balik ayat yang keempat ni. Min syarril waswasil khannas. Okey, baik, sambung ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi, ni hamzah wasal ni baca dengan baris fathah ataupun baca baris dengan baris atas. Baca dengan baris atas ataupun fathah. Allazi, jangan baca dengan illazi ataupun ullazi. Okey. Sebab apa hamzah wasal ni kena baca dengan baris fathah ataupun baris atas sebab lepas hamzah wasal ni ada huruf lam. Kalau jumpa alif lam ni kena baca dengan baris fathah. Contoh dia macam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, Alhamman. Dia tak boleh baca dengan ilham ke ataupun ulham. Ataupun satu lagi surah Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Hamzah wasal juga. Baca dengan baris fathah. Okey. Di sini allazi, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ladzi dua harakat, yuwaswisu fi, yuwas ni sama macam tadi yang atas ni, mesti kena ada desir. Yuwaswisu fi sudurin nas. Wisu fi ni dua harakat. Yuwaswisu fi sudur. Huruf huruf isti'la. Huruf isti'la. Bila huruf isti'la ni mestilah kena tertebalkan. Lidah kita mestilah terangkat. Jadi yuwaswisu fi sudu, tebal. Ni yuwaswisu, ni nipis kan? Ini istifal. Yuwaswisu fi sudu, yuwaswisu fi sudurin nas. Macam tu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Du ni huruf dal. Huruf dal istifal nipiskan. Fi sudurin nas. Rinnas. Ni baru masukkan balik. Masukkan terus ke dalam huruf nun. Macam binnas, kinnas, hinnas ni. Okay, sudurin nas. Masuk dan kita dengungkan dekat sini. Sudurin nas. Okey. Nas ni panjangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu kita ulang balik ayat yang kelima ni. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sambung ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Okey, baik. Kita tengok macam mana nak baca ayat yang terakhir ni. Minal jin, minal. Nah, nun ni masuk ke alif lam. Jadi minal. Dia bukan macam bukannya terus masuk ke dalam huruf jim. Ni minal, masukkan alif lam dulu. Minal. Masukkan, maksudnya alif lam qamarah ni ataupun izhar qamarah ni kita kena jelaskan. Itu panggil izhar qamarah, jelaskan.
minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, jinnati. Nun yang bersabdu dengungkan, jinnati panjang dah berapa harakat dengung ni? Panjang dah sekurang-kurangnya 2 harakat. Tengok kadar kelajuan kita punya bacaan. Kalau jenis baca laju, sekurang-kurangnya 2 harakat. Contoh baca laju macam mana? Contoh kita ambil pada ayat pertama ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Macam tu. 2 harakat ya. Kalau kita jenis baca slow ataupun baca jenis orang kata apa, baca jenis melerek sikit kan, panjang lebih sikit dengung dia tu. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Macam tu. Okey. Minal jinnati wan nas. Wan nas ni bersama juga. Ni wa terus masuk. Wa ni terus masuk. Jangan macam wal pula. Wan terus. Dia kena, orang kata apa, kalau rumi kan W-A-N N-A-S, wan nas. Bukannya walnas. Salah, kalau walnas salah. Kena wan nas, wan. Okey. Minal jinnati wan nas. Nas panjang. Nas ni panjang dah berapa harakat? Boleh panjang 2. Ya. Dia boleh panjang berapa harakat? 2, 4 ataupun 6. Boleh panjang 2. Boleh panjang 4. Boleh panjang 6. InsyaAllah. Okey. Baik. Kita ulang balik keseluruhan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah selesai juga pengajian kita bacaan surah An-Nas. InsyaAllah selepas ni mungkin kita akan sambung dengan surah lain pula. Okey, saya ulang sekali lagi tentang pengajian Al-Quran dan Tajwid di YPM ni, iaitu Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia. Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia ni bertempat di Lake Town Bukit Merah. Tengok. Boleh tengok iklan di sebelah saya ni. Terbuka kepada seluruh umat Islam Malaysia umur 15 tahun dan ke atas. Maksudnya umur 15 tahun ni, maksudnya tingkatan 3 ke atas. Tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 sampailah ke atas ni, boleh datang belajar juga. Kelas pada setiap hari Isnin hingga Ahad, waktu 8.30 pagi hingga 5.30 petang. 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Lama juga kita mengaji. 8.30 pagi tu sampailah pukul 12. Lepas tu kita rehat sekejap, break sekejap. Lepas tu sambung pula dalam pukul 2 hinggalah 5.30 petang.
Okey, tempoh pengajian 2 hari. Kita limitkan untuk yang datang belajar ni 2 hari. 2 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kata apa, ada masa, boleh rancang elok masa mana yang boleh kita combinekan jadi 2 hari. Contohnya kalau kita ada free hari Isnin dengan Selasa, combinekan Isnin dengan Selasa. Kalau ada free hari Rabu dengan Khamis, combinekan Rabu dengan Khamis untuk datang belajar. InsyaAllah tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang lain dan sampaikan juga kepada sampaikan juga kepada rakan-rakan ataupun sanak saudara yang lain mungkin yang tak orang kata apa duk cari, yang duk mencari kelas pengajian macam ni, boleh tolong sampaikan kepada mereka. InsyaAllah mudah-mudahan ia menjadi saham akhirat untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ingin sudahi kelas saya pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.